Dah macam tu bunyi saya ulang lah. Tapi lebih kurang dia muji Nabi lah. Macam yang grup perempuan tu sebab dia panjang umur. Kenapa grup perempuan Mahaban Berjanji dah tua-tua Mahaban lagi? Kenapa? Panjang umur sebab dia rajin selawat dalam Mahaban Berjanji tu. Kita tengok boleh. Jap bangun, jap duduk, yang sakit lutut beri, yang ni duduk. Allah, terseret-seret pergi baju lawak. Baju dah tempah sama. Kan? Iya. Al-jannatu wa na'imuha sahdul limai. Li wa yusallim. Okey. Tapi dia bersungguh-sungguh. Itu sebab dia panjang umur. Allah Ta'ala berkati hidup itu. Dia selawat. Ingat Allah banyak-banyak zikir. Tiap-tiap minggu function. Orang lelaki tu tengok. Kalau buat berjanji, mulut duduk kat parking. Duduk pakai mah. Kepala usut lalu. Tapi kita kau lah. Lelaki. Dia mana ada? Balon semua semacamnya. Ya. Oh tu. Kan yang ramai bahan berjanji kau perempuan. Abang tu ngaku tu himbat tu. Ya. Saya tahulah grup amak saya pun sama. Grup amak saya kayak pun buat aktif ni. Setiap minggu function. Besok kes ni. Petang kes ni. Bayangkan lepas Zuhur dah. Hari Sabtu Ahad penuh. Lagi penuh pada anak Betul tu. Iya. Amak saya dengan maklum satu sibuk. Dua-dua ibu tunggal. Amak saya bukan iklan kan itu. Amak saya dengan maklum saya dua-dua tu, dua beradik tu. Dah cerita. Memang ya, kalau kita tengok kan, tanda-tanda sayang Nabi. Itulah dah. Hijrah kita nak sayang Nabi lebih. Tadi dah cerita ilahiyah, dah cerita ubudiah, pengabdian. Jangan lupa kecintaan pada Nabi pun kita nak upgrade. Ya. Kemudian yang kelima, hijrah ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemerintah yang hebat hidup dalam kesusahan rakyatnya. Nabi kita pemerintah yang hebat, hidup dalam kesusahan rakyat. Hijrah tu paling senang Nabi boleh cania ya, datang Buraq. Wahai Buraq, kau hantar aku pergi ke Yathrib. Zap. Mencangut sampai. Mana? Asah laju mencelinap kau, menculin kau, berdosuk kau, tak kira apa istilah. Kan? Tapi zap sampai. Bayangkan Buraq tu kelajuan yang masa peristiwa Isra Mi'raj tu, kelajuan yang lebih laju daripada kelajuan cahaya. Apa kelajuan cahaya? Tahu tak? Faham tak kelajuan cahaya? Faham tak? Jangan ngangguk tapi tak tahu apa benda kelajuan cahaya tu. Kita on celait lah. Celait pula. Kita on ni tahu nampak lampu kan? Dia lagi laju pada tu. Bayangkan Buraq tu. Boleh Nabi nak pakai Buraq, tapi kenapa tak pakai? Kenapa Allah tak datangkan Buraq? Sebab di mana ketuahan? Kat mana pengajaran nak tunjuk kat orang? Nabi kita baik sama susah dengan yang lain. Nampak? Itu dia. Nabi baik. Nabi baik sama-sama, Nabi susah sama-sama, menderita sama-sama, susah sama-sama, sedih sama-sama, riang sama-sama. Macam itulah Nabi. Sampailah ke Yathrib tu, ya Allah punya seronok orang dah dengar ketibaan Nabi tu. Itu yang keluar lagu tu, Tala'al badru alaina. Itu lagu Mahaban berjanji 10 tahun lah tu ke lagu kata tahu. Kan? Riang semua menyambut Nabi. Apa Nabi buat? Bodoh pertama Nabi bina kan? Masjid Quba. Kan? Dengan tulang belulang Nabi, dengan kudrat Nabi bina. Masa tu simple lah, sekarang ni dah lawa lah Masjid Quba. Itu pun lambat sikit dah ramai orang kan. Saya tak ada heboh, ada selipar hilang lah, letak lah. Wari sipar lain, balik sipar lain, tak kira lah kan. Sanun kan? Betul. Kemudian Nabi apa Nabi buat? Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Ya Allah. Nabi persaudarakan. Malahan Nabi berjaya pula damaikan puak Aus dan Khazraj. Itu pun penting tu. Dalam peristiwa hijrah tu. Puak Aus dan Khazraj ni berperang sampai kawan cakap takkan boleh baik dah. Dia perang dah beratus tahun berperang. Punya teruk berperang sampai terlupa sebab apa perang. Memang betul dia berperang tapi dah terlupa apa sebab. Tapi perang lah. Nabi suruh dia damai. Damai, baik. Kita galak-galak. Jangan terperanjat, hari ni dah jadi dah keadaan macam tu. Bergaduh dengan saudara mara sampai terlupa apa sebab Mak, kenapa kita tak baik dengan makcik tu? Bukan tu mak saudara, bukan tu belah-belah saudara abah kau. Entahlah ni zaman atuk kemarin tak apa sebab Nampak tak? Benda tu dah berlaku tau. Tu sebab kalau ada sebab baiklah. Tak payahlah banyak cerita, kita nak baik. Hidup sementara, apa nak pening-pening kepala? Kan? Nabi diusir seperti mana orang lain, Nabi diseksa seperti orang lain, penat seperti orang lain, sedih seperti orang lain, hidup bersama dengan orang lain, setiap keperitan dan pengorbanan mereka sama-sama dirasa. Kemudian yang keenam, dakwah mengalir dalam darah Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah melepaskan peluang dan tidak terikat dengan keadaan untuk mengajak siapa sahaja yang baginda mampu. Nabi jumpa siapa pun Nabi sebarkan dakwah. Macam tu kat kita. Kita nampak orang, nampak jiran kita kan, bang, kalau jom lah ke surau sekali, sonok sikit, ada geng. Macam tu. Itu cara kita lah. Janganlah bang, Dan bukan apa kau jiran Dan tak nak tengok kau masuk neraka. Rumah cakap janganlah direct benar kan. Kita orang sahabat, betul ada geng ni, sonok sikit lah, tambah jemaah kita. Dan bukan apa malu. Jangan malu lah, kita orang semua memang mengalu-ngalukan. Ada yang tanya bila kau boleh datang. Kan? Jadi maknanya Nabi ni menyampaikan dakwah tak kira siapa. Nabi akan sampaikan ke siapa juga akan cakap. Kan? Kemudian tu yang baru ni ada yang perempuan tu. Seorang artis tanya dengan artis. Seorang artis perempuan tanya dengan artis lelaki. Artis perempuan ni pun dah berhijrah. Dia tanya dengan artis lelaki yang dah berhijrah ni. Artis lelaki ni tanya saya. Dia kata kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Macam tu lah saya tanya. Mula-mula macam ni lah. Tak peranjat tak sangka orang tanya soalan tu kan. Kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Saya fikir, saya pun cakap. Bukannya pakai tudungnya. Banyak lagi benda-benda wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Contohnya wajib taat pada mak ayah. Tak masuk dalam rukun Islam. Kan?
Amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kepada kebaikan, tagah orang melakukan kemungkaran, itu pun wajib, pun tak masuk rukun Islam. Habis nak jawab tu, yang artis lelaki dia tanya saya kan. Saya kata, suruh dia baca package, jangan baca rukun Islam, rukun iman pun kena baca. Rukun iman apa? Percaya pada Allah, percaya tak? Percaya. Percaya kepada Nabi tak? Percaya. Percaya pada Rasul, percaya kitab tak? Percaya. Kalau kau percaya kat tiga-tiga tu je, sebelum cerita kiamat, sebelum cerita malaikat, sebelum cerita qadar dan qadar, tiga-tiga ni kau percaya, kalau apa yang disuruh kau percaya tak? Percaya. Buatlah. Apa susah? Buatlah kan. Habis itu. Nah, banyak cikadak nak suruh masuk dalam tu, masuk dalamnya. Kau siapa? Kan? Ya, tapi betul lah soalan tu. Tu ada sekali saya tanya tu, kalau macam mana kalau isterinya suaminya cenderung mengikut mazhab Syafi'i, isteri ikut mazhab Hanafi. Dia bercium sebelum semayang teh. Jadi sah tak semayang teh? Saya tanya, kau nak bercium sebelum semayang kenapa? Oh, kata kan. Kau dah semayang kau cium mana lah payah warna. Memang betul lah kalau ikut mazhab Syafi'i batal lah. Ambillah wuduk balik. Itulah. Kan? Lepas tu kalau nak ikut Imam Hanafi pula, dia kita kena faham semua. Kita kalau dalam set ibadah, kalau kita dah ambil dah satu mazhab, kena ikut sampai habis. Tak boleh time ambil semayang ikut Hanafi, time semayang ikut Syafi'i. Lepas tu tangnya ikut, tak boleh, kena ikut tu sebabnya ibadah haji tu. Kalau kita nak ikut tu, memang kita ikut Syafi'i. Ada pandangan yang ringan kata bersentuhan selagi mana tak timbul syahwat, okey, masih lagi bawah Syafi'i, ikut Syafi'i. Kalau ikut Hanafi pun ada juga yang antara yang borek dalam mazhab Hanafi yang mungkin kita tak boleh buat. Contohlah, berdaham dalam semayang pun batal. Bismillahirrahmanirrahim. Batal. Payah tu. Puas nahan, kamang-kamang merah muka nahan kan. Tapi itu kena faham betul lah. Jadi kita kecenderungan kita mengikut Syafi'i, ikutlah Imam Syafi'i kan. Itu tajuk lain lah tu kan. Kemudian surah ke-7 pada hijrah ni kita mendapati bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedia untuk beramal kerana Allah dalam apa juga situasi pada setiap tempat dan waktu. Perkara paling utama dalam hidup beliau adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak wujud dalam diri dia ikut situasi, tak ada. Macam kita lah, kau pergi tak kena tu, tengok keadaan. Kan kita selalu jawab macam tu. Kau semayang malam ni semayang jemaah sama, tengok lu, belum tahu ni dah. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar ni, pergi tak? Pergi. Buat tak? Buat. Pergi semayang, pergi. Jemaah pergi, mesti pergi dia. Nampak tak? Dia letakkan makna tak menjadikan keadaan itu sebagai sebab masalah kat dia. Dia buat segala benda yang boleh kerana Allah. Yang ke-8, kita juga mendapati betapa cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau tidak menunggu arahan atau permintaan, malahan berusaha untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Makna macam mana pun dia buat juga kerana Nabi, buat juga kerana Allah. Gembira dipilih menjadi teman Nabi, diikut, buat. Malahan tanda cinta, dia infak segala harta bendanya untuk tentera yang berjuang. Oh, tak dapat buat begitu. Dia bagi semua sampai Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apakah yang tinggal pada engkau? Kalau kau infakkan semuanya, yang tinggal pada ku hanyalah Allah dan Rasul. Macam tu. Cubalah kita jawab macam tu. Mana pergi duit abang semua? Semua bang dah bagi dah dekat ibu-ibu tunggal kat kampung ni. Tapi apa yang tinggal kat kita? Allah dan Rasul. Cubalah jawab macam tu kau dapat. Kan? Pawik juga kan? Ya, payah tu tak nak ceritakan kecintaan tu sebab Nabi bagi longgar kat kita. Nabi sayang kat kita kan? Nabi sayang kat kita. Nabi paling longgar Nabi bagi kita. Dia kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Nabi sebut barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Satu je. Cuba tanya oleh dia kata, apa yang satu yang kita hidupkan? Tanya oleh, ada tak? Oh, dan pakai sobat. Ada satu. Okeylah. Istiqamah. Biar ada satu tapi buat. Apa lagi? Satu. Muntadarah bagi senang. Muntadarah apa? Buah tamar, buah kurma. Ini tak tunggu poso. Poso baru jumpa tamar. Bawa boyo. Ada tak buah kurma, buah kurma dah ada belum? Dah ada stok belum? Nak poso mula tanya. Dia iklan tu pun satu. Nak poso baru keluar. Nazak iklan ni. Makanlah buah kurma. Asam dayap. Nazak bunyi. Raya meninggal, tak tangan punya dah. Tahun depan tu dah hidup lagi kan. Berbisik lagi. Kan? Bayangkan buah tamar dia standby kat rumah. Sebelum makan nasi buah tamar ni. Kenapa makan buah tamar ni? Sunnah Nabi. Hidupkan satu sunnah Nabi. Faman ahya bi sunnati faqad ahabani. Faman ahabani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkan. Rugi kita. Kita kata kita sayang Nabi, tapi kita tak buat. Kan? Cintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Kau dapat. Memang kena ikhtiar kat arah itu. Sebab Nabi sebut, tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai berbanding ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya kita sayang Nabi lebih. Kan? Kita berhijrah, perubahan kita buat biarlah kerana Allah dan kerana Rasul. Kan? Bila Nabi buat baik, kita buat baik macam mana Nabi buat. Kan? Macam tadi saya cerita tadi pasal jiran kita. Buat baik dengan jiran kita. Nabi pun buat baik dengan jiran. Walaupun jiran baginda berbangsa Yahudi. Nabi masak, mesti Nabi lebihkan kuah. Sebab Nabi nak bagi sikit kat jiran dia. Termasuk jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Maknanya kita kalau baik kenduri lah, baik makan-makan lah dengan zaman raya kau kan. Rumah terkupak kan. Open house. Kan? Ajak yo. Yang non-Muslim, yang not yet Muslim tu ajak je. Kadang-kadang bila kita ajak tu tersentuh hati dia. Dia datang bagus betul dia. Tiap-tiap tahun aja. Dan dia orang ni tak pernah pandang serong dengan aku. Dia siapkan garpu sudu untuk aku nak makan. Baik betul dia. Dia sudah hati tertarik dengan Islam. Tanya kita. Dia datang tanya imam, macam mana yang ni? Rukun Islam ni apa maksud? Dapat masuk dia Islam. Semua pek balok. Yang baik-baik dengan dia tadi. Yang menyumbang tadi. Nampak? Macam tu kira. Baik-baik semua. Tak kira siapa. Jadi orang yang baik. Tak payah heboh nak kerja benda-benda sementara. Tanda-tanda orang gila dunia, pertama dia gilakan harta. Harta tu termasuklah duit, termasuklah kereta, termasuklah gadget, termasuklah apa bondo lah tu harta tu. Yang kedua, tanda orang gila dunia apa dia? Dia gilakan kedudukan, pangkat, kuasa. Yang ketiga dia gilakan lelaki gila perempuan, perempuan gila lelaki kat pasangan. Itu tanda gila dunia tu.
Jadi elakkan. Semua sementara sifat sampai masuk kita akan mati. Itu sebab saya lancarkan kempen I am for A. I am for A. A huruf besar. I am for you dah lama orang tak sebut dah. Ni saya sebut I am for A. Ingat mati for Allah. Ingat mati insya-Allah. Selesai masalah kita ni. Dalam masyarakat kita kalau ingat mati selesai. Jadi tengok, kalau ingat mati politik tentu okey. Tak berani dia janji bukan kalau tak boleh buat. Tak berani dia bergaduh dah sebab takut bergaduh kan mati tak sampai dia minta maaf kan. Hidup sebentar dan bila-bila boleh mati. Jangan percaya kita ni banyak umur lagi, jangan percaya. Tu semua setan yang kau jual. Alah kau muda sihat lah ni, jangan percaya. Semua setan tu. Ya. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Berapa ramai orang sehat tiba-tiba meninggal. Lah malam tadi elok dengan ceramah. Meninggal dah. Patutlah malam tadi dia tak apa-apa golak mana tu. Dah mula dia cerita teori tu pun keluar kan. Tak ada. Tengok anak-anak tu yang main basikal kat Johor tu kan, tak ada siapa sangkut. Budak-budak ni. Langgar zap mati 5-6 orang mati. Lepas kejadian dekat Texas. Dekat Texas Amerika Syarikat sana. Dia naik kereta. Dia kena penyakit kencing manis kronik. Tak macam mana tiba insulin dia kau apa kau masalah. Tiba-tiba dia pengsan. Pengsan kepala jatuh kena steering membelok. Langgar 7 orang ke laluan pejalan kaki. Ke dalam pejalan kaki tu ada seorang budak berumur 7 tahun mati serta-merta di tempat kejadian. Itu jalan ke laluan pejalan kaki mati ya. Kau jangan jalan tengah jalan mati kang. Ikut tepi. Sama mati ya. Kan ada satu yang dalam Facebook yang keluar yang tayar melantur-lantur daripada mana tu bab kono ke belakang kepala lelaki tengah jalan dia tak nampak apa tayar. Mati. Dia kata apa? Bila-bila boleh mati. Ada orang tu lagi lah jalan. Bab jatuh dalam lubang. Dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh dalam lubang tu, orang ingat mati lah ni. Dalam betul lubang tu orang pun tarik pakai tali. Tarik sampai atas tengok nadi dia ni. Rupa dia pengsan dia, tak mati. Bila dia jaga, "Hui bang, hana bang." Dia pun sadar. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang tadi bang. Dalam tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Peranjat tengok lubang tu tadi jatuh tak mati ke? Nak cakap mati ni bukan sebab dia yang kita agak, bukan yang kita jangka. Allah Taala kata mati, matilah. Kalau Allah kata belum lah. Berapa ramai orang heart attack, masuk hospital ICU, hidup ni. 3-4 kali dah kena serangan jantung, masuk hospital, keluar masuk, elok. Betul tak? Itu sebab pergi hospital, jangan mulut tu jahat mana. Nampak orang tu. Kita bercakap tak besok lusa ni kan. Yang bercakap tu keluar daripada hospital tak pandang kiri kanan, gelek ke taksi mati. Sudah yang tadi dia kapan mati datang rumah dia baca yasin tu dia. Nak cakap betul tak? Itu sebab jangan bersangka-sangka tu dia. Ingat mati for Allah. Kenapa saya kata ingat mati? Kalau ingat mati politik, okey, ekonomi pun tak nipu orang dah. Ni GST dia. Ni GST tipu orang. Tak mana-mana GST pun tak tahu. Tapi hari ni memang suka mahal-mahal. Dia main naik, harga ikut suka dia. Kau tanggung lah. Hari ni bukan orang menipu meniaga selamat dah. Niaga pergi murah pun tipu orang. Bayar RM4,000 je. Boleh pergi dah. Lagi RM3,000 dia datuk sponsor. Datuk dia. Orang yang kena tipu ni menyumpah, yang kaya-kaya tu satu hal, yang susah yang kumpul sikit ingat boleh pergi benar sudah tipu kat orang, bayangkan tak takut semua menyumpah mati kan kau ajab kau nak tangkap nak lagi mana nipu ni kan berialah kau bayar RM4,000 kau nak tipu kat orang sudah tawaf kaki lagi mana nak pergi tak tahu apa. Jadi kalau orang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan 3 hal. Yang pertama, kita tidak akan melengah-lengahkan taubat kita. Yang kedua, kita akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, kita juga akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Jadi kesimpulan yang boleh kita beritahu tentang hijrah ini, segala-galanya yang pertamanya bergantung pada niat kita. Niat kita biarlah kerana Allah. Sebab macam Nabi Abu Bakar ke tadi, Nabi ke tadi, tak apa paling semua niat kerana Allah. Itu sebabnya keluar hadis tu inna a'malu binniat tu. Segala satu pekerjaan bermula dengan niat. Nabi sebut sebab apa? Ada seorang pemuda ikut Nabi hijrah masa tu bukan kerana Allah, sebab ada seorang perempuan yang disuka dia ikut Nabi hijrah, dia pun ikut. Kan? Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrah tu sesuai dengan apa yang dihajati. Itulah yang dia dapat. Kalau dia ikut tu kerana ni, itulah dia dapat. Kenapa kau pergi surau? Nak kenduri. Memang habis kenduri tak ada, datang dah. Kenapa kau datang surau? Sebab biar orang nampak ada ni ada pengaruh. Itulah kau dapat. Pahala tak dapat dah. Itu sebab niat nak kena betul. Dan yang kedua, digambarkan dalam peristiwa hijrah tu, buat bersungguh-sungguh. Nak berubah sesungguh. Nak ibadah sesungguh. Buat kerana Allah, ya. Jadi rasa itu saja. Saya pertamanya minta maaf banyak. Sebab apa selepas ni saya itu saya faham. Mengelupa orang sini. Atau peranjat. Jadi kau tidak dong akik somban pada program teh. Yo, saya dah bagi dah tu. Saya cakap dengan dia orang, saya lambat sikit sebab saya ceramah kat sini dulu saya dah. Jadi itulah. Jadi apa ini saya akan terus kesembat. Ada satu lagi program kat sana. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi masa booking dengan PA situ, tak ada masalah. Kuliah subuh tak berebut. Kalau malam dah habis, ambil kuliah subuh insya-Allah. Kuliah subuh insya-Allah. Kalau nak tarikh doreh lah, kuliah subuh tu nak. Kan kuliah maghrib ni memang penuh sikitlah. Maghrib dengan isyak penuh. Tapi insya-Allah lah, kalau tengoklah kalau ada yang last minute postpone ke apa mungkinlah boleh dapat. Kan nak cuba nasib kan. Mana tahu. Jadi saya ucap terima kasih pada yang mengundang saya. Saya pun seronok datang sini. Alhamdulillah. Dah 2-3 kali kat minggu ni saya sini. Hari ni apa? Isnin, macam mana lah minggu ni kan? Minggu lepas lah. Kan? Terima kasih banyak. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Terutama orang perempuan. Gurau tadi tu.
Jadi sesungguhnya baik itu datang daripada Allah Taala, kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Terima kasih kat atas sini pun ada orang. Alhamdulillah. Kan? Dia lah jadi juru cakap tadi tu. Jadi risau teh. Nak comel lah orang kan. Tak jadi dia datang ni memandai aja ke ni. Jangan ambil fitnah, datang insya-Allah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.